syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Allah beri kita kesihatan, kelapangan masa untuk kita sambung pengajian kita, untuk kita go through bahagian ketiga, okay, dan antara bahagian terpenting dalam pembentukan hukum i'rab, tajwid tak saya nak cakap, okay. Hukum i'rab, okay, iaitu hurufun nawasib hanya dalam fi'il mudhari' saja. Okay, kita dah belajar isim, dah selesai dah isim in detail. Okay, ada sikit lah kita belum cover, but that is not the main one in the Quran. Number 2, huruf kita dah go through. Okay, sama ada secara secara detail ataupun yang sekarang yang kita nak belajar ni, huruf-huruf ni semua pun termasuk. Okay, so huruf. Yang bahagian ketiga kita panggil mesti ada fi'il. Laqad qultu qabla dhalik al-af'alu thalathati aqsam. Okay, al-awwal fi'il madhi, thumma fi'il mudhari' wa fi'il amr. Okay, so al-an natakalam an fi'il mudhari' min nahiyati an yakuna mansuban. Okay, so fi'il mudhari' an yakuna mansuban. Hunaka fi'il mudhari' marfu'an. Marfu'an bima'na sawa'un kana marfu' bi dhamma nanzur wa nara bi anna hadhihi al-kalima fi akhirih bu mathalan. Fi akhirih dhamma zahira. Nampak marfu' bi dhamma zahira, memang terang. Wasani law kana marfu'an bi dhamma muqaddara, yani la yujad dhamma zahira walakin muqaddara bisababi annahu fi'il mu'tal. Wa qad qultu qabla dhalik fi'il mu'tal yakun fi akhirih sawa'un kana bil alif, bil waw aw bil ya. Okay, so waw ni asalnya kalau kita bacakan sukun, yad'u. La yujad ayy dhamma hunaka walakin bisabab annahu marfu'an wa naqul annahu marfu' bi dhamma muqaddara. Wa hadha fi'il mudhari marfu' biduni ayy sabab an yakuna mansuban wala majzuman. Wal akhir annahu marfu' bi thubutin nun. Okay, law kana naqul bi annahu marfu' bi thubutin nun bisababi annahu min af'alil khamsah. Hadhihi al-kalima min af'al khamsah. Mathalan yaktubuna atau yaktubani, yaktubna ila akhir kalam. Okay, so tu kalau dia marfu', clear dalam Al-Quran kita terangkan. Now, mathalan law kan annahu mansuban, limaza yakun mansuban? Kenapa dia jadi mansub? Bisabab bi anna fi awwali aw qabla fi'il mudhari' hunaka hurufun nawasib. Kerana ada perkataan di awal sebelum fi'il mudhari' tu, Kak Siti, Syuhada, Kak Jamilah dan Kak Yu, ada wujudnya ismuhu hurufun nawasib. Okay, kenapa ada huruf nawasib? Sebab dia nak pelbagaikan makna perkataan tersebut. Fi'il mudhari' di mana fi hal atau fil mustaqbal, fil hal atau fil mustaqbal. Wal fi'il la yakun atau la mujarrad fil hal mustaqbal faqat. Kita cakap fi'il tu dia tertumpu pada sekarang atau akan datang saja, betul tak? Fi'il ada banyak jenis, perbuatan manusia dia macam-macam. Nak terangkan pun dengan kaedah berbeza-beza. Jadi salah satunya you masukkan namanya huruf nawasib. Boleh tak ni? So huruf nawasib, smart. Kam huruf nawasib? 10. Ada 10. Okay? Yang kita dah belajar an secara detail. Zat tambah dalam latihan lan dengan hatta. Kenapa? It's very straightforward. Dia tak ada isu lain, lan dengan hatta. Lan dengan hatta ni dia punya perbezaan, dia sama macam an. Dan dia tak ada an yang berbagai jenis macam ni. Ingat tak kita kata fi'il, harfu tafsir ke, harfu nasbin ke, dia tak ada perbezaan macam ni. An ke, anna ke, inna ke, an, mafish hunaka zai haza. Mafi hunaka an. Walakin lau kana lan lah, hatta lah. Dia tak ada perbezaan. Cuma nanti kalau you jumpa lamul juhud ke, li ke, wafa ni 3 ni. Ini ni paling confusing sebab apa, dia ada banyak jenis. Waw kita belajar ada harfu ataf, lepas tu dia ada harfu qasam, betul tak? Waw istinafiyah, fa pun sama, aw pun sama. Jadi kita nak tahu, kita nak kenal mana yang harfu nawasib, kita akan bincangkan nanti. Jadi bila dalam latihan tu Ustazah includekan sekali lan dengan hatta walaupun I belum explain in detail sebab kaedahnya sama. Apa yang beza? Makna. Al-farqu fil ma'na faqat. An di makna bahawa tu pun saya cakap bahawa tu may not be that accurate. It depends on the sentence. Yes. An ni apa kegunaan an? Apa kegunaan an? Limaza naktub atau limaza kita gunakan harfun an? Limaza? Guna dua fi'il dalam aywa hunaka
fi'lain. Ada dua fi'il mudhari yang kita nak link together. Interlink together. Last session kita terangkan. Kalau misalnya nak cakap saya hendak makan nasi, nampak tak? Saya hendak makan nasi. So ada dua verb kat situ. Uridu an akula al-ma'a, uridu an akula al-aruz mathalan. Hunaka fi'lain wa lihaza kaifa nu'allik baina harfain bi kalimah atau bi harfi an. Laisa anna wala inna wala an, la. Bas an faqat. Okay? Wa qad qultu qabla zalik an hunaka harfu nasb wa harfu tafsir. Kaifa nufarriq bainahuma min haythu al-ma'na kaman. Faham ni? Faham tak ni? Maksudnya nak bezakan harfu nasb dengan harfu tafsir dari sudut makna. Kita dah sebut kalau an, dengar ya. Kalau an kerana dia fi'il mudhari, la budda, isma' jaydan. La budda ba'da harfu an lan izan ka wa kullu mimma ta'ala bi haruf an-nawasi an yakuna mansuban bi fathah zahira. Mesti nak dalam akhir kalimah kita cakap tentang ni kalimah yang terakhir ni mesti ada fathah zahira. Walakin law kana fi'il mu'tal kaman bimansub bi fathah zahira. Kita hidupkan balik. Saudara terangkan extensively last session tentang uni yad'uni, kenapa ada alif kan, alif zaidah dan sebagainya. Go through kalau tak ingat macam mana keadaan alif zaidah dan sebagainya. Alright, yang terakhir dan paling penting sekali, yang ini paling banyak dalam Al-Quran, law kan mansub, okay, bi hurufun nawasib wa hadhil kalimah min al-af'alil khamsah la budda an nahzif an-nun. Mesti nak hazafkan an-nun. Okay, mesti. Ini Ustazah dah check yang previous session, your class saya belum tengok in detail, but selalu ada kesilapan dekat bahagian sini. Ustazah akan terangkan hari ini. Okay, wal akhir, law kan dhamir minal fi'l hunna atau antunna, dhamir min hunna antunna, fal mudhari yakun mabniyan ala sukun. Ada? Tak ada question. Bila khilaf. Ini mesti macam ni. Okay, so ada dua benda bila buat latihan yang Ustazah bagi tu. Pertama, mesti nak identify harfun nawasi. Saya pilih an lan dengan hatta, betul tak? Saya minta an lan dengan hatta pertama. Kedua, tengok kalimah selepas tu mesti fi'il mudhari mansub, dan fi'il mudhari mansub mesti dalam kategori alif bajim dengan dal. Ini saja syuhada. Ini saja Kak Kartini. Itu yang saya nak. Okey Kak Ayu? Boleh? Ada question tak bahagian ni? Ini revision sikit lah supaya mungkin ada yang tak faham ke, tak ingat ke, ataupun kurang faham, kita jelaskan. Ada soalan lagi tak bahagian ni? Tadi huruf tafsir, apa tu Ustazah? Harfu tafsir, huruf nun Kak Jamilah. Huruf nun. Okay. Huruf an, afwan. Ini huruf an yang ia adalah fi'il amar mabni ala fathah sukun dhamma dan dibangun dengan huruf tafsir. Okey. Dia macam ni. Kalau harfu tafsir kan last session Ustazah tunjuk contoh. Kalau misalnya kalau an, kita i'rabkan dia. An harfu nasbin, sahih? Wa ba'da harfu an, okay, fal fi'il mudhari' mansub bi fathah zahira. Okay, wa nadhkur fa'iluhu kaman yusala mathalan. Okay, law kan min al-af'al khamsa naktub an tadhhabu, surah Al-Baqarah. Harfu nasbin fi'il mudhari' mansub bi hasfin nun. Ini faham tak? Clear? Dan kita sebutkan juga fa'ilnya. Akan tetapi dalam surah Al-Baqarah kaman ayat 125 yani 20 naqul anna harfu an hunaka laisa harfu nasbin walakin hunaka harfu tafsir. Limaza naqul harfu tafsir? Lianna an ba'da hadhil kalimah laisa fi'il mudhari' walakin fi'il amar. Kerana kalimah yang selepas an ni, fi'il ni bukan fi'il mudhari'. Macam mana saya tahu dia bukan fi'il mudhari', Kak Kartini? Pasal Ustazah beritahu. Oh, pasal dia tak ada anita. Aywa, ahsanti barakallahu fiik. Ingat ni, ini clue dia ni. Jangan lupa yang ini. Lepas tu Ustazah tuliskan ni, dimulakan. Mesti fi awalil kalimah alif nunnya wala tak. Mesti. Dengar ya, saya cakap lagi sekali. Mesti. Kalau selain huruf anita, dia bukan fi'il mudhari'. Bukan. Confirm bukan fi'il mudhari'. Mungkin dia fi'il amar, mungkin dia fi'il madi dan juga dia mungkin isim. Dengar, fi'il mudhari' mesti dimulakan dengan anita. Okey, tapi fi'il dan isim lain boleh dimulakan dengan anita. Semua huruf boleh. Penting tau ni. Okey.
Fi'il mudhari' saya ulang, mesti dimulakan dengan anita, mesti. Okey? Tapi fi'il amar ke madhi atau isim boleh dimulakan dengan huruf anita dan segala huruf yang lain-lain. Daripada alif sampai ya semua boleh. Okey tak ni? Alright? Okay. So tadi perkataan tahira tu laisa bimana annahu fi'il, laisa annahu fi'il mudhari' walakin fi'il amar bisabab anna awal kalimah laisa min anita. Anita ni tak ada dalam bahasa Arab tak ada, dia panggil anaitu kan? Ingat tak kita baca tafsir Al-Jurumiyah? Kalau ulama kebiasaan dia panggil anaitu sebab anaitu bermakna saya berniat, saya berkehendak. So it's an Arabic word. Subhanallah, ulama ni dia kalau bikin hukum ataupun dia explain sesuatu, dia mesti ada makna. Even bila tajwid pun sama. Mesti. Ayat yang dia kumpulkan atau ayat yang memudahkan untuk kita menghafal pun mesti sesuatu yang baik untuk difahami. Okay? Oh ni boleh move lah Allah. Okay, saya tak jadi saya kat sini. Okay? Ustaz dah bergerak-gerak dah tu. Dia nak cuba. Kan Kak Jamila saya kata, kita ni kena belajar. Kena belajar benda baru. Alright, sebab tadi tertutup gambar yang kat bawah tu. Nampak? So fi'il mudhari' dia bukan fi'il harfu nasbin tapi namanya harfu tafsir. Kerana apa? Selepas tu fi'il amar. Sahih? Dan saya sebut berulang kali, kalau ada fi'il, labudda anna hunaka fa'il. Jadi bila awak buat latihan ni, jangan lupa tulis fa'ilnya. Ni yang Ustazah belum check your class punya, tapi yang previous lesson, Ustazah tengok yang lain-lain, mereka lupa nak tulis fa'il. Tak boleh lah, mana ada perbuatan tanpa orang buat, ni bukan isim. Isim boleh dia jadi-jadi, kalau perbuatan tak boleh. Nama pun action, mesti nak ada orang yang buat, ke ada binatang yang buat, ke dia nak kena clarify, nak kena identify, okay? So ini adalah harfu an, okay? And then kita terangkan fungsi huruf zaidah, okay? Apa dia alif zaidah, fungsi dia, you boleh go through, you boleh lihat kat sini, yes, okay? And then kita ada juga dengan huruf, ada dua jenis atau dua sebab. Ini penting ini tak ada susah secara, susah tak pernah nampak lagi orang explain fungsi alif zaidah ni secara detail based on my experience, okay? Ini from my own observation, okay, and I summarize from ada kitab, dia tak ada tulis fungsi ni, awak kena identify sendiri. Jadi memudahkan sesuatu tunjuk macam ni. Okay, ni ilmu mahal ni. Sebab mahal apa? Based on, kita tak jumpa dekat kitab-kitab biasa, kat buku-buku ni dia tak jumpa. Okay, even bila saya baca kitab Nahu Wadih ke Nahu Arabi yang dia tak terangkan. Okay, jadi bila dia cakap ni macam, kadang guru bagi tahu secara biasa dan juga based on observation. Ada kita belajar ilmu. Kenapa kita belajar mesti ada guru? Salah satu sebabnya macam itulah. Boleh belajar dalam kitab, tapi tak semua dia explain dalam kitab. Ada benda tak dibagi tahu. Okay, jadi ni fungsi alif zaidah ni sebab apa? Banyak orang tanya Ustazah, kenapa ada paling ni? Especially bila orang baca Al-Quran. Jadi kita nak tunjukkan perbezaannya tu. Mana alif zaidah tu mesti nama dia jadi jamak, pertama. Kedua, dia nak menunjukkan perbezaan huruf mu'tal dan bila dimasuki Al-Quran. Sebab dia beza. Kalau dia dhamir huwa dalam keadaan biasa, waw tu tak perlu ada alif zaidah. Sebab saya cakap, yad'uni dengan ayyad'uni, baca sama tak? Sebutan sama dari surah huruf tulisan beza ke lain? Beza. Sebab tu dalam Al-Quran ada sebab dan ada fungsi kenapa alif zaidah ni. Betul tak? Sebab tu kalau orang yang belajar, ada orang tanya, Ustaz, saya baca dulu sama, yad'u juga. Tapi kenapa nak diletakkan alif tu di hujung kalimah tu? Kenapa nak buktikan oleh Ustaz? Kerana kalimah tersebut adalah jamak. Kalau orang tak tahu, dia tak tahu. Kalau ada dhamir huwa, hanya dua. Dan you perlu tahulah, especially kalau you belajar belajar Arabic, number one. Keduanya, kalau ulama perlu tahu supaya tahu khitab ayat tu untuk apa. Untuk faham hukumnya, untuk faham sejarahnya. Okay? So ada kepentingannya untuk tahu fungsi huruf zaidah ni. Walaupun dia tak ditulis, tak dibaca, dia bersebab. Okay? Kalau for beginners, dia akan rasa muskil lah. Baca sama je pun, tapi kita dah tahu sebab dia. Okey tak ni? Okay, baik. So sekarang kita nak go through your exercise. Okay, kita akan go through together. Ini saya tunjukkan saya tunjukkan contoh ni supaya mudahkan you. Kedua, di sini soalan yang pertama ni mudah saja. Saya minta you keluarkan daripada ni, saya lupa keluarkan dari ayat Quran. Apa keluarga pula ni? Salah.
Keluarkan dari Quran. Ya Allah, salah ni Quran. Awak betulkan Mandalah agak tak ada, tak tahu buat. Tak ada tanya pun. Okey, Quran. Kalau tak tahu baca ni istakhrij minal Quran. Ayat-ayat, subhanallah, tak perasan, baru perasan ni. Ayat-ayat fi'il mudhari' mansub dan kenal pasti ayat tersebut. Okey. Patutnya tak boleh ada translation. Sebab ada belajar ayat Quran, kita belajar Arabic kan. Kita apa? Kita bagi chart. Apa? Tak ada usrah kat atas. Okey. So, betul kan? So yang pertama, contoh surah Al-Baqarah ayat 27. Kita nak you tulis, dapat pahala tulis ayat Quran ni. Suzam sebenarnya suka aja you all ni. Yang pertama, dapat pahala tulis ayat Quran. Pahala baca Quran. Ketiga, pahala tadabbur Al-Quran dengan belajar bahasa. Banyak pahala dapat. Senang-senang je kan dapat pahala kan? Suka tak suka? Bila kita belajar ni macam tak senang, tapi banyak pahala yang dapat. Maksudnya sengaja pilihnya ayat Quran supaya dapat pahala ekstra, pahala menulis. Okay? So pertama, an yusala, sama macam tadi. Kita tulis an harfu nasbin, yusala fi'il mudhari' mansub fathah zahirah dan fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Okey. Sampai ke sini ada tak yang tak faham atau perlukan explanation? Kalau tak ada, Ustazah just go through. Ada tak? Tak ada Faham Harfu nasbin. Okey, dia tanya Ustazah. Ustazah, dia ke harfu nasbin saja tak? Setiap an, lan, izan, kai, hatta, dia harfu nasbin, wa, something something. Dia ada something something. Wa, dot. Ada. Okay, dia bukan harfu nasbin aja. Hatta pun bukan harfu nasbin aja. Lan pun bukan harfu nasbin saja. Dia ada dia ada harfu nasbin dan lain-lain. Tapi kerana Ustazah nak mudahkan you all, tak nak sibukkan minda, bukan nak sibukkan, kalau nak mudahkan itu supaya tak keliru, sebab kita nak tengah belajar harfu an, jadi kita ringkaskan saja. Awak tulis harfu an. Sebenarnya an ni in detail, okay, so tambahnya kalau nak tambah kat sini. Okay, harfu nazbin wastiqbalin, okay, wa masdarin. Panjang lagi. Panjang lagi. So you pilih nak panjang nak pendek. Panjang lah. Okey lah. Ni ilmu, okay. Kalau yang kita belajar sini saja, harfu nazbin saja sayang. Okey, Ustazah ringkaskan sebab ada yang selesa yang panjang, ada selesa yang pendek. So tak ada masalah. Dua-dua pun boleh, tiga-tiga pun boleh. Yang penting dengar yang penting you tahu huruf-huruf ni adalah huruf nasbin. Itu yang penting. Faham ni? Okey. So jangan gusar kalau tak hafal semua dan sebagainya. Yang penting awak tahu ini harfu nasbin. Okey? Dan kalau kita panggil, kenapa dipanggil harfu apa tu? Istiqbal. Mana istiqbal? Mana istiqbal? Daripada qabala ke? Istiqbal tu maknanya in the future ataupun menerima. Okey? Dan masdar ni sebab, dengar ini kita belum belajar tapi kita akan belajar. Dia adalah isim, masdar tu bermakna isim yang asalnya daripada bentuk dia isim tapi maknanya verb. Okay, contoh kenikmatan. Bahasa Melayu lah. Saya tak tahu apa kalau kenikmatan dalam bahasa Melayu. Contoh dia ada perkataan kenikmatan kan maknanya you dalam keadaan yang nikmat. Betul tak? Pengalaman. Atau kita panggil perjalanan. We're talking about a journey which is something that you have to go through with an action kan. Maksudnya cakap masdar ni dia adalah isim yang dalam bentuk verb. Kenapa tak nak digunakan fi'il? Sebab lecehnya macam ni lah. Fi'il dia ada banyak jenis. Nak kena tahu dia mansub ke, marfu ke, majzum ke, betul tak? Kalau isim senang. I just want to talk about the journey. I don't want to talk about the difference between I'm just going to focus on the journey. I'm not talking about the journey in terms of the time, the action in detail. I'm not going to talk about that. There's a difference between masdar and also normal fi'il. Okay, when we go there nanti saya explain in detail. Okay, but just to know masdar ni dia adalah isim yang sebenarnya daripada fi'il. Mana dia fi'il yang dijadikan isim? Boleh tak ni? Fi'il dijadikan isim. Fi'il yang dijadikan isim. Kerana apa? Isim senang, dia marfu' mansub dengan majrur aja. Kalau fi'il ni leceh dengan harfu nawasib dan sebagainya. Okay, so ni an. Now,
tambah sikit sini je Okay, now I nak misalnya saya buang dulu. Okay. Ni kan an kan? Lan apa lan? Saya terangkan dulu sebelum kita go through Lan. Lan ni harfu nasbin ataupun kita panggil dia selalunya ditulis begini harfu nafyin. Okay, kita bariskan nafyin. Okay. Wa nasbin. Okay, so usually this kind of kalimah dia bagi tahu apakah fungsi perkataan tersebut. Nafyin. Apa mana nafyin? Nafian. Nafian is it? Penafian. Harfu nafyin wa nasbin dan juga wa istiqbalin. Sebab kenapa istiqbal? Sebab semua perbuatan ni berlaku in the future. Saya takkan makan. Kan bahawa. This is something in the future. Lan. Okay. Okay, sama juga dengan perkataan hatta. Okay, hatta. So obviously you tahu, okay, kalau misalnya hatta, right, dia adalah harfu apa tadi? Nasbin. Harfu nasbin. Tapi dia juga harfu nama yang dipanggil sebagai just clarify ni. Okay. Hatta okay, dia panggilnya hatta ni dia boleh jadi harfu ataf juga. Ataf. Okay. So, kita tulis harfu ibtida. So just clarify lagi so check lagi. Okay. So, dia boleh, because hatta ni dia boleh jadi harfu ataf. Okay. So you say i'rab harfu ataf ni hatta. Sebab hatta ni pun dia boleh jadi harfu ataf, harfu jar, harfu ibtidaiyah dengan harfu ghaya wajar. Okay, nevermind. So you ambil sini harfu, kita ambil yang famous saja dulu, harfu nasbin wa atfin. Okay. Right. So dia boleh jadi harfu ataf juga. Wa ibtida'in. Ibtidaiyah macam ni. Saya bariskan. Ini ilmu saja, okay. Untuk you lagi tahulah dia ada jenisnya macam tu. Okay. Okay. So apa mana harfu nasbin dengan harfu atfin dan juga harfu ibtidaiyah? Kalau kita kata harfu nasbin sebab dia menjadikan mansub, betul tak? Kedua ataf tu kita dah belajar kan, harfu ataf tu dia maknanya dia follow apa yang kalimah sebelum. Tengok ayat bila syuhada dia gunakan harfu ataf ke harfu nasbin ke harfu ibtidaiyah, tengok perkataan tu, sentence tu yang bagaimana. Okay. So ataf dan ibtidaiyah tu maknanya dia di permulaan. Macam ni you cakap, bila ada hatta ni dia mesti ada duration tak? Hatta matla'il fajr, maknanya you buat sesuatu tu ada duration dia. Ada something else after. And hatta yang kita maksudkan dengan hatta yang saya nak, lan dengan hatta yang saya nak adalah 3 huruf nawasib yang selepasnya mesti fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ya. Faham tak ni? Okey, kita contoh. Okay, ambil contoh. Tak boleh ni Nain. Tak boleh isim lah. Sebab kan kita dah kata dia boleh dual usage. Ya. Yes or no? Okay. Allah jahra. Hatta yarallah jahra contoh. Hatta matla'il fajr tak boleh. Lain. Okay. Sebab itu adalah bukan isim. Itu adalah apa? Bukan fi'il. Sorry, bukan fi'il. Dia adalah isim. Okay. Alright, let me see. Okey tak ni? Kakak okey tak ni? Ada yang tak faham ke ni?
So meaning to say these verbs dia ada multiple use. Boleh tak ni? Okay, dia ada multiple use. Saya tunjuk contoh misalnya hatta ya. Okay, contoh kita nak perkataan hatta dalam Al-Quran. Alright. So kita nak use suruh extract dalam Al-Quran. Nampak tak? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Nampak tak ni? Hatta narallaha jahra. Ini yes, fi'il harfu nasbin. Nampak kalau kita klik kat sini. Nampak tak ada tulis dia tulis ni harfu jar. Dia boleh jadi harfu jar juga. Apa ini bukan harfu jar, harfu nasbin. Atau some kitab dia just nak apa? Dia nak ringkas dia tulis harfu nasbin. Okay, harfu jarin, okey. Dia ada 4 function actually hatta ni. Okay, never mind. We'll just go through this one again. Alright. Okay. So misalnya hatta nara ni fi'il mudhari' tak? Mudhari' ya. So, you keluarkan ayat ni. Okay. Okay, so masukkan tempat tadi. Okay, surah Al-Baqarah ayat 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Keluarkan. Okay, so mana fi'il mudhari' dan harfu nasbin dia? Hatta nara misalnya. Okay, so ni saya copy lah sekejap saya tunjukkanlah contoh. Right, new share sini. So yang pertama kakak boleh tulis kat sini misalnya macam ni. Okey. Boleh tulislah macam gini. Aduh. Okey, nampak? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina hatta narallaha jahra. So mana fi'il mudhari'nya? Mana fi'il mudhari'nya? Hatta nara. Okey, sekarang nak i'rabkan dia macam mana? I'rab dia macam mana? Cuba kita tanya Okey, Kak Jamilah try. Apa i'rabnya? Hatta harfu nasbin wa atfin wa ibtidaiyah. Nara fi'lul mudhari'. Mansubun bi fathata zahirata. Zahira. Okey, so hatta nara ni dia punya kita panggil dia sebagai harfu apa yang kita nak, betul tak? So betul, correct, barakallahu fiik Kak Jamilah. So you see, hatta gini, tulislah ni, okay? Misalnya tak nak tulis yang panjang ni tak ada masalah. So you don't be surprised kalau dia tulis harfu jarin dan sebagainya, sebab dia ada nama yang panjang saya sebut. Jadi sesuai kasih ringkas, sesuai tulis harfu nasbin je. Don't worry about all the long names. Yang penting you identify. So hatta nara ni adalah apa? Fi'il mudhari'. So you tulis fi'il mudhari' ni semualah. Yang panjang ni semua tulis balik. Okay. So you tulis fi'il mudhari' mansub bi fathah. Okay. Ini bukan fathah zahira ya. Ini fathah mutal jadi muqaddarah. Okay. Saya tahu saya tulis dekat atas ni dia memang fathah zahira kerana fi'il mu'tal. Boleh? Tapi remember I said this is a verb. This is language. Yeah. Sometimes they don't follow rules, okay? So this is yang fi'il mu'tal ni especially kan namanya gatal. Sekejap kanan, sekejap kiri, dia boleh berubah-ubah lah. So senang nak identify macam mana syuhada. Kalau sini kalimah yang terakhirnya apa? Nara kan? Nara kan ni kalimahnya. What's the last alphabet? Ya, you tengok ya tu kan? Ya tu baris apa? Fathah. Betul tak? Syuhada. Saya tanya syuhada. Kerana dia baris fathah kan Syuh? Yes. Sorry lagi sekali. What's the last letter? Ya. Ya. What's the baris? Fathah. Mana fathahnya? Mana fathahnya? Sebutan David.
Ada tanda tak? Tak ada. Ada you go. Memang tak ada tanda. Because dia tak ada tanda, boleh tak saya cakap dia fathah zahirah? Tadi kan you tulis sini zahirah kan? Betul tak? Saya cakap zahirah, ni salah. Dia tak boleh fathah zahirah. Sebab you tengok perkataan nara ni, what's the last kalimah? Ya. Allah. So, apa barisnya? Fathah. Baris apa? Fathah. Fathah apa? What's the meaning of fathah zahirah and fathah muqaddarah? Zahirah nampak betul Kak Ayu. Muqaddarah maknanya tak nampak. Dia sebenarnya patutnya hatta naraya. Baris atas gini. Tapi ada tak barisnya syuhada? Ada. Macam an-yusala, last letter dia baris apa? Baris atas kan? Ini yang kita cakap tadi i'rab tau Kak Kartini. Okay, saya ulang lagi. Kalau you kata sini, you kena perhatikan kalimah di last huruf ni. Ingat, kita belajar i'rab, kita tengah bincangkan kalimah yang di mana? Di last kalimah atau last huruf. Ni penting. Kalau macam tadi, kita kata an-yusala, nampak tak lam tu? Tentu-tentunya baris atas. Sebab itu kita panggilnya fathah zahirah. Yad'uwa memang, wow, dia berbaris atas. So tak mustahil. Kalau dia jenis fi'il mu'tal, baris hujung ni dibariskan tak? Tak, kerana dia tak dibariskan, maka kita tak panggil dia fathah zahirah. Kita panggil dia fathah apa? Aywah, muqaddarah. Faham tak ni? Namanya fathah muqaddarah. Wa fa'iluhu dhamir mustatir, dhamir apa? Syuhada. Nara, dhamir apa? Tak dengar saya? Nahnu. Very good, barakallahu fiik. Okay? Ini by now you all should understand this already. Kita ni nahnu. Faham tak nak buat ni? So gini kaedahnya buat. Okay. Okay? Now, so I nak you all buat sampai 10 lah. Siapa yang buat, buatlah. Siapa yang kalau tak buat, you kena buat. Kena apa? Kena buatlah. Maksudnya you kena cari. Macam mana nak cari tadi saya dah ajar dah. Dekat fail, dekat ma'ani. Just copy je the whole thing. Copy je. Tak payah buat apa-apa lain. Copy sahaja. Okay? So ada a few yang Ustazah go through. Yang Ustazah nak go through. Okay? Sama ada you ambil an ke lan ke hatta ke kaedahnya sama je. Okay, Ustazah ambilkan 2 lagi. I show you 2 lagi. Atau a few more lah just to help all of you. Okay. Okay. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Now, soalan saya. I'rabnya yang mana satu kita nak ni? Fi'il mudhari'. Yang mana satu? Hatta yaqula. Hatta yaqula. Okay, sekarang saya nak tanya Kak Kartini. Hatta yaqula ni i'rabnya apa? I'rab dia fi'il mudhari'. Nanti hatta dulu satu-satu. Oh, hatta huruf nazbin. Okey. Yaqula Mansub fi'il mudhari' mansub bi fathah zahirah. fathah zahira. You tulis dia fathah zahira. Okey. Baik. Wa fa'iluhu dhamir Dhamir huwa. dhamir huwa. Okey. Baik. So you kata dhamir mustatir, dhamir huwa. Okey. Kak Ayu, betul tak jawapannya? Betul. Kak Ayu kata betul. Okey. Siapa jawab semua betul? Ada yang salah kat sini? Huma. Huma. Huma apa yang Huma? Dia punya domir. Domir dia Huma. Okey. So kalau domir dia Huma, Is it? okey. Easy lagi dia tanya. So saya tanya awak ni. Yaqula. Okay, now soalan saya lagi sekali. What's the last alphabet Kak Kartini? La. Last alphabet. Dengar. Oh, Bukan baris. Saya tak alif, cakap alif. baris Saya tak cakap baris. Saya tanya last alphabet. Huruf terakhirnya Alif. apa? Alif azid apa? Alif apa?
Alif apa? Tak tahu alif apa? Alif Zaidah. Alif Zaidah. Okay, good answer. Sekarang saya tanya awak, betul ke alif Zaidah? Betul lah. Okay, tadi kita belajar alif Zaidah. Kak Siti, ada tanya Kak Siti. Kak Siti diam je. Mari. Sebenarnya ada, kalau you tak jawab soalan I, you tak tahu you tahu ke tidak, okay? I do this very slow because the concept sama je. 10 ke 100 ke saya bagi latihan. Kalau kita dapat identify ni, dia ada kesilapan di situ. Okay. Saya tanya tadi Kak Kartini kata alif tu alif Zaidah. Betul Kak Siti? Alif Zaidah. Saya pun tak sure betul ke tak. Okay, tak sure. Siapa boleh tolong saya sure kan? Ya. Alif Musanna punya. Alif Musanna. Musanna, okay. Alif Musanna. So alif tu alif Musanna, bukan alif Zaidah, okay? Okay. So how do we explain this? Dengar ya, saya ulang lagi sekali. Kalau sebentar ya, tadi kita dah belajar tu. Kalau Zaidah mesti ada waw dengan alif yang bulat tu kan Ustazah? Yes, alif Zaidah mesti nak ada mati kat atas. Baru nak kata. Ada tanda bulat. Alif Zaidah wajib bertanda bulat. Kalau dalam penulisan Al-Quran, dengar ya. Dan kita kan ambil ayat daripada mana? Quran tu. Jadi mesti ada alif tanda mati. Bulat dia. Tanda bulat tu. Kalau dia tak ada tanda bulat, dia bukan alif Zaidah. Alif Tasniyah atau macam tadi you sebut alif Musanna. Faham ni? Dia bukan alif tak ada makna. Dia ada alif ada makna. Huruf yang selalu ada bukan masalah lah. Ada banyak problem, ada banyak jawapan. Alif, waw dengan ya. Ingat ni 3 letter ni. Okay? So bila kita cakap alif yang ada sukun di atas, nanti you belajar pula lepas ni ada alif tanda bulat besar, tanda bulat kecil, tu semua ada sebab tu. Tanda alif bulat besar tu sebenarnya dia adalah tanwin tapi dia buang. Ada yang bujur kan? Ya, yang ini kita cakap bujur, bukan yang bulat besar tu. Macam Zununa, Kawarira, Kawarir, tu semua yang biasa dibaca tu. Itu bulat dia bulat besar Kak Jamila. Yang ini bulat biasa dalam Al-Quran, yang bujur macam ni dalam Al-Quran. Okay, so contohnya macam ni dalam Al-Quran. Nampak tak? Dia tulis saja, jap. Ni tak boleh, ni tak bagus. Kita ambil Quran. Okay. Al-Ma'ani ni dia bukan full Rasam Usmani baru saya perasan semalam. Dia partial Rasam. Dia bukan macam yang kebiasaan lah. Bukan cakap tak ada Rasam Usmani itu salah. Cuma dia tak follow the standard rule. Jadi nanti kalau orang tak biasa dia confuse. Contohnya macam ni. Am lam tuzirhum khatamallahu ala qulubihim. Okay. Nampak alif tu. Saya ingat. Ini alif Zaidah. Faham ni? Nampak tak? You do it slow a little bit Alif Zaidah ni alif kecil macam tu. Memang alif dia ada tanda bulat begitu. Okay? Tapi kalau alif yang besar, okay? Contoh macam perkataan Kawarira bin Kawarir itu, saya tak silap tu surah, let me see. Surah Al-Insan, okay. Surah Al-Insan, okay. Hari tu macam baru baca, lupa pula. Okay, Surah Al-Insan. Ayat 16.
Ni. Nampak tak ni? Hmm. Nampak tak yang ini bulat dia besar sikit. Yang bawah ni, okey, yang bawah ni bulat dia kecil sikit. Ya. Nampak tak? Nampak tak? Yang tadi bulat besar kan? Yang ini bulat kecil. So sama tak sama? Sama. Tak sama. Sama. Saya ulang lagi sekali. Qawarira ini bulat bujur. Kalau dalam Quran namanya mustadir. Kadang-kadang dipanggil sebagai alif mustadir. Kenapa namanya alif mustadir? Sebab bulatnya besar sikit. Mustadir tu memang bulat. Yang ini lonjong. Betul tak? Okey? Nampak tak beza dia? Ini alif zaidah, yang ini tadi bukan. Alright, yang kita nak macam tadi tu semuanya alif zaidah. Kalau bersebabnya itu tadi dia keadaan dia berubah macam tadi tu. Mana tadi? Mungkin saya tak ada ayat dia. So, tadilah yang saya tunjukkan tu. Okay? Boleh tak ni? Can? So, kalau tadi kalimah tadi ni yaqula ni ada alif mustadir ke, ada bulat tak kat atas tu? Tak ada. Tak ada. Jadi alif tu tak berbaris kan? Alif tu ada kegunaan tak? Bila you baca dia jadi apa? Mat lah. Kalau yang tadi bacaan dia bermat tak kalau alif zaidah tu? Alif zaidah ada mat tak? Tak ada. Tiba-tibalah banyak kena ingat hukum tajwid pula Abang nak buat macam mana? Belajar Quran tu mesti nak belajar Arabic pun belajar tajwid sekali. Dia very related. Ada sebab kenapa ulama tulis macam tu. Ini kira Ustazah ajar in a way ajar dabat sekali lah. Tulisan Al-Quran. So ilmu dia bukan sekadar belajar hukum i'rab je tau cik. You belajar sekali penulisan Al-Quran dan perbezaannya. Ilmu banyaklah ilmu lebih yang you dapat lah ni. Okay? Kau tak kena pergi kursus dabat pula. Nanti kalau dah tahu belajar dabat, lepas tu bila tengok Quran tak tahu macam mana nak guna pula. So jadi masalah macam tu. Jadi kita tunjukkan you semua link. You see? Ilmu ni bila kita ada belajar banyak ilmu, kaedahnya macam mana kita nak guna pakai, nak cantumkan dan guna pakai. Betul tak? Banyak ilmu kita belajar, banyak ilmu kita tahu, tapi macam mana kita nak selaraskan supaya kita boleh nampak obvious ini perbezaan dia. Dan hidup kita pun macam tu kan? Allah bagi kita guidance, banyak ayat Quran ni tips A, tips B, tips B, tips C. Macam mana kita nak rangkumkan tips-tips ni sesuai dengan kehidupan kita? So hatta yaqula bil mat laisa bi harfi zaidah la naqul atau la naqra hatta yaqula innama la wa ma yuqlu. Dia lagi satu saya nak tunjukkan, wa ma yu'allimani. Nampak tak ni dan aku tidak ajarkan kamu berdua atau mereka berdua min hatin hatta yaqula sehingga mereka berkata innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini clue dia. Clue dia apa ni? Nampak tak? Ada alif nun di sini. Yes or no? Yeah. So here, kan kita cakap tadi, hatta ni mana harfu ibtidaiyah, maknanya dia mesti ada duration. Allah tak ajarkan daripada mereka ni berdua, hatta yaqula, sehingga mereka berkata apa? Innama nahnu fitnatun. So it's something yang, you kena perhatikanlah dia punya perbezaan tu. Okay, you kena perhatikan perbezaan yang tadi tu, huruf-huruf tu. Sama tak penulisan ni? Ustazah ajar you all Arabic, termasuk juga cara nak spot dengan Al-Quran. Sebab kadang-kadang dia ada perbezaan. Dan ini adalah perbezaannya. Okay? Boleh tak ni? Ini kan cerita pasal Nabi Allah Sulaiman dengan Harut dan Marut. Kan bila kan Allah turunkan malaikat Harut dengan Marut, dia kata tu syaitan yang dia kata inilah malaikat Harut Marut yang ajar kita. Mana ada dia orang ajar? Tak ada.
sendiri. Hatta yakulah innama nahnu fitnah. Kami ni diberi fitnah. Fala takfur. Yang mengajar mereka adalah sihir tu adalah syaitan. Wa kafara Sulaiman walakin asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malaikaini bibalil harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Okay, so ini kerana ada dua di sini. Jadi you tanya mana dia punya fa'il dia, siapa perbuatan yang bercakap tu, siapa? Mustafil. Siapa orangnya? Yaqula, siapakah orangnya? Yakulah. Dhamir mustatir, betul. Siapa dhamir mustatirnya? Umar, betul. Tapi kalau kita refer to the ayat, siapa orangnya? Okey, tak nampak ni. Sekali susah tunjuk sini. Alright. It's okay. Main. Okay. Tengok ya, ni surah Al-Baqarah ayat 102. Okay. Ni ayat dia. Betul tak ni? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ni sebagai fitnah. Siapa yang cakap ni? Malaikat Harut dengan Marut lah. Okay. Wattaba'u matlah maknanya wattaba'u matat syayatin. Siapa yang ikut sihir ni? Wattaba'u matat syayatin. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman tak cerita dapat Kalau kita kata dhamir mustatir susah terangkan sebab kalau dia cakap dhamir mustatir kata mereka tak tahu siapa dah. Siapa yang masukkan Nabi Allah Sulaiman ke syaitan ke malaikat ke orang ke? Jadi dalam Al-Quran fa'il tu selalu tak diulang cerita berulang-ulang kali. Dia gunakan dhamir mustatir saja. Kenapa? Sebab di sini dah disebutkan wa ma unzila 'alal malaikaini. Kami dah turunkan dua malaikat yang nama di Babylon. Okay, sebab apa? Sebab Nabi Sulaiman dekat situ. Namanya Harut dengan Marut. Malaikat Harut dengan Marut ni tak ajar jadi buat sihir. Tak ajar. Tapi kami ni sebagai fitnah. Kami ni difitnah. Kami difitnah. Mereka memang difitnah. Dan mereka tu sebagai fitnah. Mana fitnah? Mana fitnah? Cerita. Buat cerita. Yang kita faham fitnah buat cerita. Kenapa dia buat cerita? Kerana itu sebagai ujian, cabaran. Itu makna fitnah. Kenapa kita kata kita minta doa dijauhkan pada fitnah Dajjal? Supaya kita jauh daripada cerita, rekaan, cabaran, fitnah yang akan wujud nanti waktu Dajjal. Faham tak perkataan fitnah tu apa? Yang kita faham fitnah tu selalu dalam drama Melayu. Bukan tu je ya maksudnya. Makna yang paling utama sekali mingkal yang fatana bermakna syai'un la yurid syai'un an yabtal. Maknanya benda ibtala atau bala. Benda yang you kena bala atau satu cabaran. Okay, so mereka dua, I repeat again. Yaqula here, it's referring to who? Harut dengan Marut. Okay? So bila you baca Al-Quran, buka minda, lihat mana fi'ilnya, mana fa'ilnya. Saya tahu dia dhamir mustatir. Betul, saya memang ajar you dhamir fi'il mustatir lah sebagainya. Tapi itu guna juga untuk you awas. Manakah fi'ilnya? Manakah fa'ilnya? Siapa yang buat demikian? Siapa yang cakap kat situ? Boleh tak ni? Okay? So, kerja you makin susah sikit lah. Bukannya kena tengok fi'il je, tengok domainnya ke. Tak, sebab most important ni, when you learn Arabic is for you to what? To use lah, untuk gunakan. Untuk apa bila baca Al-Quran, lebih faham mana dia punya perkataan tu. Okay, kalau you belajar, biasa nanti kalau Ustazah ajar ni, ajarlah semua benda sama. Tapi lepas tu kita tak gunakan, I don't do the application part, then you don't know what's the function. It's like a waste of time lah. You do all this, padahal it's not. Okay, nak digest adalah susah. Lepas tu lupa pula tu. Kenapa tak pakai? Kan? Jangan biarkan ilmu yang Allah dah kurniakan tu biar situ saja. Satu saya selalu sebut sebelum ni, apa yang you all dah, because I believe semua orang di sini memang baca Al-Quran kan. Jadi kalau you baca tu, sambil you baca tu, you test lah diri you sendiri. You tanya ni apa? Oh ni macam ni. Oh, then you boleh faham lagi lebih lanjut.
selain daripada terjemahan saja. Sebab like I mentioned before this, even dalam tafsir kita terangkan, kadang-kadang terjemahan ni dia bukan kurang tepat. Dia kadang-kadang cuma sekadar nak beritahu the main message saja. Kenapa kita belajar tafsir? Kenapa kita belajar tafsir? Sebab kita nak tahu every single details. Betul tak? Kalau, okay, beza ni macam ni lah. Senang saya kasih contoh. Kalau you makan ataupun you beli barang. Okay, senang cakap, okay, kita beli tudung lah. Apa beza you beli tudung dekat Pasar Geylang $10 dengan you beli tudung duck? Beza dia. Apa cik? Siapa Ustaz? Harga. Design, harga. Tu very obvious lah. But what makes the value that amount? Brand Brand, betul. Kenapa brand tu mahal? Why? Quality. Kenapa you cakap quality dia bagus? Wood dia, texture dia. Good lagi. Nampak tak? You're all telling me the details. Yeah. The stitching, betul tak? Kalau beli kat Pasar Malang ke beli kat Geylang, kadang kat tepi dia tetas. Ya tak ya? Tetas kan? Kau lah ambil gunting, kau gunting sendiri kan? Kalau you cuba beli kat tudung duck ke, you beli kat Louis Vuitton scarf dia, ada tudung tetas macam tu. Ada you ambil gunting, gunting. Tak nak punya, pergi kedai hantar balik. Betul tak you refund? So you notice benda yang valuable, benda yang ada harga, sorry. Workmanship dia pun lain. Exactly. Benda, kenapa you panggil workmanship dia? Details. Detail ya, ada detail. You see? Why I'm telling you details are important. Why I said when you recite Quran, you also have to look for the details. True. Kan? You beli handbag Chanel dekat Chanel dengan you beli Chanel yang imitation, beza tak? Beza. Stitching dia beza. Workmanship dia, maybe dari jauh nampak C sama lah. Tapi C sengit ke, C bengkok ke, aku tak tahu lah. But the C kan, dia kata C dia tak sama. Yes, the details. Dia bukan C betul-betul C gini, dia mesti C besar, lepas tu C sengit sikit. Macam tu lah agaknya dia kata. Yes or no? So, when you buy a product, right, which is better quality, you are looking for the details. Maka ilmu pun, quality dia berbeza kerana apa? Details. Kalau kenapa even if you go to university pun, saya cakap dengan you all, belajar sama, belajar fi'il mudhari lagi, belajar fi'il amar lagi. Tapi apa yang beza? Details. You tanya, you akan bincang kenapa ulama Kufi cerita macam ni, kenapa ulama Syami cerita macam ni. Bukan tak tahu hukum salat tu harus. Contoh. Bila kita pergi universiti, kita tengok apa dia punya clue dia. To tell you wajib, bukan sunat muakkad misalnya. Okay, so what I'm teaching you ini, I can say is high standard. Ustazah, I berani nak acknowledge that because I really think it is. The details, I can teach you, I can complete the whole book in 1 month, no problem. Seriously, no problem, just boom, I tell you. But I'm telling you how to use. Ini yang banyak kurang. Ini yang banyak orang tak sabar nak belajar. Okay, I think that's one of the reason why you all stay on with me. It's not easy learning Arabic. Serious. But these are the details yang kita nak you cuba mahir. Usahakan untuk mahir. Mungkin kita belum dapat hari ni, tapi kita akan dapat nanti. Sebab ilmu tu memang macam tu Kak. Dia punya penat belajar tu bukan satu yang singkat. Dengan kadang-kadang tak sempat nak buat, kan ada anak, ada usaha, ada banyak benda yang mengganggu. Tapi kerana usaha you nak, Allah kalau nak bagi dengan sekelip pantas. Dengan sekelip mata, kun fayakun. Ilmu pun sama. Okay, jadi bukan sekadar nak tahu fi'il mudhari suruh tulis 10 kali tu harfun nasbih. I'rab dia sama je syuhada. Tapi balik tu bila you tengok ayat tadi, you tengok details macam tadi. Jadi tadi saya tunjukkan contohnya tadi harus dengan marus. Okay, boleh? Saya ambil tadi belum habis ni. Saya ambil i'rab dia tu. Jadi panjang jauh pergi. Sebab apa nak terangkan? Jadi ini bukan fi'il zahirah, salah. Dan dia juga bukan bi fathah zahirah, salah. Dia apa? Apa jawapan yang betul? Fi'il mudhari' mansub bi muqaddara. La, laisa muqaddara bi Fathah. bi hazfin nun. Baru saya sebut tadi kan dia ada nun tu
Pasti nun. There you go. Because nampak tak ada alif nun asalnya ni. Kan saya buang nunnya ni. Okay. Kerana apa hasfi nun? Kerana dia af'al khamsah. Kalau you nak sambung bihasfi nun di annahu, boleh sambung kalau nak. Minal af'alil khamsah kalau nak. Oh, bersambung lagi ya. Memang kena sambung kalau boleh. Okay, kalau you tulis bihasfi nun saja saya terima. Tapi kalau you sebut bihasfi nun di annahu minal af'al khamsah tu lagi detail tau yang. Jadi you tahu what you are saying. It's just not just like you say that like that. Sebab nampak asalnya sini seolah-olah ada nun baris bawah. Tapi saya buang nun ni. Saya tak mau nun ni. Nun ni saya buang. Kerana apa? Sebab dia ada apa? Ada hatta which is harfun nasbin. Faham tak ni? Ini seolah-olah ada di sini saya buang. Okay? Tengok ayat sebelum ni lah. Of course juga salah satu. Kedua, kena tengok harfun nasbin tu kan kita dah tengok clue dia kat sini. Nampak tak hazaf nun? Kalau jamak, senangnya ada huruf zaidah. Tapi kalau musanna, dia memang tak ada. Dia tak ada tanda. Tandanya selalu di bacaan mat panjang. Beza ni dengan ni Kak Yu. Bezanya, saya ulang lagi sekali. Kalau hazaf nun, kebiasaannya dia hazaf nun ni, kalau dia jamak, dia ada alif sukun, betul tak? Alif sukun ya. Okay. Kalau musanna, bezanya apa? Bezanya di sini. Bezanya mana tadi? Kalau sini, mat dia 2 harakat. Tapi kalau lepas fi'il mudhari masuk kebiasaan itu cakap mesti kebiasaannya dia akan mat panjang kebiasaannya. Okay. Dia akan jadi mat jaiz kat situ. Mat jaiz pula, mat wajib, sorry. Okay. Itulah, mat jaiz lah Ustazah. Mat jaiz. Mat jaiz salah, mat jaiz munfasil, afwan. Okay, sebab dia dipisahkan dengan hamzah kat sini. Okay. You understand ya? So those are some of the details that you can see. Okay, these are the details, small details. So you know this one long sound, why? Because of the hatta and the nun is disappear. That's why you can say they both atau dua yang mereka bercakap. Boleh tak ni? Okay. So ini adalah huruf fi'il harfun nasbin yang di selepasnya adalah fi'il khamsah atau af'al khamsah. Khamsah. Okay. Kalau af'al khamsah ni dia ada 5 kan, saya cakap anta, antuma, antum, dengan huwa, huma, dengan hum dengan huma. Ada 5. So kalau hum dengan antum sama, beza ta dengan ya. Antuma dengan huma bezanya pun ta dengan ya depan. Ya ni yang depan ni beza ni. Dia refer balik, okay? Belakang dia sama, hazaf nun juga. Same. Okay? Got it? Alright. Ustazah. Nanti boleh tengok yang ikrab yang yakula punya ikrab. Boleh, sekejap ya. So ikrab dia macam ni. So ikrab dia. Okay, wa ma yang fi'il mudhari' mansub bi hazfi nun. Kalau tak nak li'annahu minal af'al khamsah, tulis je dalam bracket af'al khamsah pun boleh. Dua boleh. Wa fa'ilu dhamir mustatir bukan huwa tapi huma. Okay? Boleh. Okay? Okay, kopi dulu kalau perlu. Kopi. Saya ambil lan lah, lagi satu lan.
Okay, next one. Satu lagi, Ustaz ambil. Surah Al-Imran. Alright. Kita ambil sini. Alright, so here's the thing. Okay, kan. So ni surah Al-Imran ayat 24. Okay. So zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Okay, soalan saya, apa belum saya tanya? Kak Ayu saya dah tanya. Belum Okay. Kak Ayu, mana dia ni saya bagi jawapan dia. Saya keluarkan. Mana ni harfu nawasibnya dan juga fi'il mudhari'nya. Tak dengar. Lan tamassana. Betul. Okay, now cuba i'rabkan. Lan harfu nasbin. Press harfu nasbin Good, next. Then tamassana. Tamassana fi'il mudhari mansub. Bihazaf an-nun. Betul, bihasfi nun, correct. Li'annahu min al-fi'il khamsah. Okay. Fa'ilu dhamir mustatir. Dhamir apa? Dhamir apa? Mula dengan ta, jadi apa? Huma. Tak, bukan huma, tapi Huma. Kenapa antuma? Sebab di awal kalimahnya adalah ta. Kalau huma selalu mulanya dengan ya. Okey? Now, kita tengok mana dia. Mana saya punya ni? Surah Al-Imran. Ayat berapa tadi? Ayat 24. Okey. Zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Okey? Bersama hazaf nun juga. Okey? Ni asalnya okay. So qalu lan tamassana ni asalnya. Sama. Alright. So they say asalnya the nun tapi kita hazafkan nun dia sebab dia selepas lan. Boleh ni? Can? Alright. Just give you one more. Satu lagi. Surah Al-Ma'idah Oopsie. Allahu Akbar. So an ke, lan ke, hatta ke, semua kakak boleh ambil. An ke, lan ke, hatta ke, sama je. Bila you buat nanti saya check. You can take any. There are so many. I just need 10 of those. And then you keluarkan dan i'rabkan. Ini yang saya tunjuk ni yang mungkin sedikit berbeza. Okay, sedikit berbeza. Tapi pattern dia sama Pattern dia akan sama saja. Cuma beza dari sudut macam tadi lah. Hazaf nun ke apa ke. Yes. Okay. Ini saya ambil bila
hukum dia ataupun bila i'rab dia bersambung macam ni. Apa i'rab bersambung pula Ustazah ni ha. Okay, so we'll see this one for example. Okay, soalan dia lan yadurrukum illa aza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Ini apa i'rab dia atau manakah dia punya ni fi'il mudhari dan juga ni harfun nasbin dia mana? Lan yadurrukum. Nampak ni? Spin. Lan yadurrukum di sini. Okay? So bila kita i'rabkan dia, okay, dia sedikit berbeza. Macam mana perbezaan dia macam ni. So dia tulis lan harfun nasbin wa istiqbalin. Okay? Biasa. Right? Number 1. And then kita nak yadurrukum. Yes? Yadurrukum ni Ada dua kat situ. ada dua, correct. Okay. Asalnya yadurru. Okay. Asalnya na plus kum. Jadi dalam Quran ditulis macam ni. Ya durru kum. Maf'ulun bihi Yes, ada maf'ul bihi kat situ. Okay, jadi nampak yang ditulis dalam Al-Quran yadurrukum begini. Tapi asalnya syuhada, asalnya kak semua, dia ada yadurruna plus kum. Jadi kat sini apa yang dihazafkan lagi? Nun. 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 Okay, kita buang nun lagi. Okay, nun ni saya buang lagi. Alright, so bila i'rabnya dia jadi apa? Sama juga. Fi'il mudhari' mansub bihasfin nun. Nampak tak? Ru ni. Kan yadurru. Nampak tak? Ru ni. Oopsie. Nampak tak? Ini asalnya kalau saya boleh pisahkan dia macam ni. Yadurru. Nampak? Macam nak pisahkan ni tak boleh. Nampak? Dia macam ni. It's like a two word. But because kum it cannot stand alone. It's with dhamir muttasil. We have done that. That's why they combine the words together. So meaning to say, this is fi'il mudhari' mansub bihasfin nun li'annahu min al-af'alil khamsah wa fa'iluhu dhamir mustatir tapi bukan antuma tapi antum. Okay, you say it's antum and then you say kum. Kalau ada fi'il, ada fa'il mesti ada apa? Maf'ul bih. Dhamir muttasil mabni ala sukun. Ya turu Ustazah ni home Ya duru this one, the i'rab dia. Home. This is the i'rab, this one. Yeah. Home, right? Is it home or antum? Let me see. Oh, home. Sorry. You're right. Okay, thank you. Yadurukum fi'il mudhari' mansub bi hasfin nun yana min al-af'al khamsah. Wa fa'ilu dhamir mustatir home. Home dhamir muttasil mabni ala sukun li annahu maf'ul bi mansub ataupun you just write in a bracket sudahlah. Maf'ul bih mansub. Maf'ul bih mansub. Okay, that's all you do. Right? So you have a fi'il, number 1. You have a fa'il, number 2. And you also have a maf'ul bih. Can you see that? Okay. Sekejap, saya ambil this arrow dulu. Okay, can? So we have 3 here. You have to take note. Ada 3 kat sini. 1 you kata dia fi'il. Okay. Nampak? Kemudian you sebut juga dia ada fa'il. Okay. Kan kita dah belajar for it to be a jumlah fi'liyah mesti ada one of the important things is fi'il, fa'il. And the third one is either dia maf'ul bih ataupun dia murakkab jari atau idafi, right? So this one you have maf'ul bih mansub. There you go. So you have fi'il, you have fa'il. And also you have maf'ul bih. There you go. Okay. So fi'il, mudhari', number 1. You have fa'il, number 2. And you have maf'ul bih. There you go. Okay. So i'rab dia sama.
tapi cuma ada penambahan, dan dalam fi'il ni disertakan juga maf'ul bih as a form of ni. Sebab kalau you tengok ayat dia, mereka takkan sekali-kali apa memudaratkan kamu semua. It's a sentence. Okay. Mereka takkan sekali-kali memberikan kemudaratan ataupun memberikan keburukan kepada kamu. It's a sentence. Lan yadurru. Okay, so it's a complete sentence. Lan yadurrukum illa azan. Kecuali sikit je lah. Maksudnya kecuali kata-kata. Okay. So ni dari surah Al-Imran. Okay. So the rest of it is the same. Okay. Dia akan juga macam ni juga. Kalau to play it safe, just take something yang straightforward. Macam ni. Macam yang kita dah buat ni. Banyak you solat ni berlambah Al-Quran. You want to make it easier, just take an, lan dengan hatta from this format. Or else you want to challenge yourself, you can do something yang macam tadi. Harfunas yang ada apa? Muqaddarah. Or hazaf nun kerana musanna atau cukup jamak. Itu saja. Atau you boleh challenge yourself further. Fi'il mudhari'. Okay, which is also dhamir anti. Dia akan ya kat situ. Which is tak banyak dalam Quran. Ada, but very minimal. Okay, so these are the questions yang I suruh you buat. Okay, you can do until number 10. Alright. Okay, so ini Ustazah just go through. Okay, can we just do this very quickly? Okay. So this one at-tilmizu. Okay. Al-tilmizul mu'addabu. Okay, this is the baris. Mu'addabu. Pelajar yang beradab. Lan. Takkan sekali-kali apa? Okay. Yafshala. Yafshala makna dia apa? Maknanya takkan sekali-kali fail. Fail. Yes. Okay, so this is one of the most suitable kalimat. Yafshala fil hayati. Okay, so this is the baris. Alright. So the next one, lan. Jangan sekali-kali apa? Ya kula, don't you eat. Atau lan tak kula, you lah pun boleh juga. Or she or he also can. Depends on yang lan tak kula. Yang penting baris di hujung ni, yang saya nak perhatikan ni, baris di belakang ni, I will make sure dia baris atas. Itu paling penting. Okay, ni paling penting. Baris kat belakang ni, make sure you betulkan. Okay, lan tak kula hazat ta'am. Okay, hazat ta'am. Okay, baik. Uridu, saya nak. Ta'allama durusi. Saya nak belajar. Ataupun saya nak ulang kaji. Tak kisah. Anything ya. Ulang kaji macam mana Ustazah? Saya nak try. Uraji' lah. Uraji'. So, kalau dia lain pergi comeback teruk. Tu raja'ah. Uraji'. Okay, uraji'ah. Afwan. Uraji'ah. Okay, baris atas. Atau you nak tulis adrusa, saya nak belajar. Can anything yang suitable. Okay? Yang mana yang sesuai. Durusi, from the same word. Okay? Ishtahadat Maryamu. Maryam belajar. Sehingga dia hatta tanjaha. Yes, hatta tanjaha. Yes, okay? So, hatta tanjaha. Until she pandai. Okay? Tanjaha atau hatta hijab berjaya. Yang penting huruf belakang tu jangan silap. Okay, la uhibbu an. Saya tak suka nak apa? Anama. Okay, very good. La uhibbu an. Saya tak suka apa? Tidur. Tidur. Okay, so anama. Okay, so mesti importantly ini kalimah hamzah mesti kat depan. Anama. Tidur ke, main ke, anything lah. Okay, you want to say what else? Apa ya? Al-aba. Saya tak suka main. Okay. Yang penting depannya hamzah, sebab kat sini hamzah ana, alif, dan dekat belakang ni baris atas. Itu very important. Okay. Okay. Yang ini cuba masukkan an, lan, izan, kai saja. So, jawapannya mudah saja sini. So, sini jawapan yang tepat adalah lan yang jauh. Lan yang jauh. Okay. Kalau nuridu an, nak pula. An. Okay. An. This one is an. Nuridu an ashrab. Sorry. Uridu an ashrabal kahwa dengan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul abyadu minal al-Baqarah. Okay. Dengan qalu lan yusibana usulan nazalas kalimah. Illa ma kataballahu huwa maulana. Itu kaedah. Oh, cool Cool, yes, cool. Katakanlah.
Lain. La yadurullah. Yes. Lain Kan? Right. Okay, so ni cara dia. Yang ini cuma revision sajalah. Saya nak you isikan tapak kosong. Okay, so this one yang very straightforward. It's really meaning. Harfun nawasib ni dah suruh makna yang nak kena masuk yang sesuai. Okay, tapi yang most importantly yang tadilah yang kita nak lihat tu, perbezaan tu yang di atas tadi tu. Ini yang fi'il, kalau fi'il yang berubah tu mungkin ada ada inilah, ada kesukaran sedikit. Kalau tidak sama saja, ada masalah. Okay, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada apa-apa nak clarify ke? Nak share ke? Nak tanya ke? Yes. Ustazah, boleh ajar macam mana yang cakap al-ma'ni tu nak letak tanda dia tu? Tanda maksud you? Macam sabdu dia punya tu. Selalu kalau tekan kan cuma keluar dia punya huruf. Tak payah tulis sabdu aja. Ustazah pun tulis tak sabdu kalau kat al-ma'ni. Gini aja. Nak buat, Kak Ayu nak gunakan sabdu tu untuk kegunaan apa? Pasal memang buat macam ni tapi macam tak dapat cari. Tak ada? Oh, okey. Kalau gitu, baik jangan guna handphone. Pakai komputer boleh. Handphone saya tak pasti macam mana. Kalau komputer, dia ada baris. Okay, you kalau beli, nanti ada jual stiker baris tau Kak. Stiker yang berbaris. Pakai komputer lah kalau handphone saya tak pasti. Saya rasa susah. Stiker saya mana? You boleh beli dekat Shopee je. Ni. Stiker keypad ni. Nampak tak? Okay. Ada saya ambil gambar lah hantar. Okay. Boleh. You Jual boleh kat mana Ustazah? Shopee. Beli kat Shopee je. Shopee. Okay, sekejap saya tutup majlis dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Okay.